Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai akidah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Dan kita masuk dalam bahagian yang kelima, dan bahagian kelima fitnah Syiah dan kekeliruan ulama mengenainya. Fitnah Syiah dan kekeliruan ulama mengenainya. Okey, pendahuluan dah. Merujuk kepada akhbar harakah bilangan 47 ni, harakah PAH lah nah. Jumaat 19 Muharram 9 Julai 1993 nah, 9 Julai 1993. Yang membuatkan liputan sekitar seminar antarabangsa pendekatan mazhab Sunni Syiah. Dari harakah masuk artikel liputan mengenai pendekatan Sunni Syiah ni, mazhab Sunni Syiah dalam konteks kebangkitan Islam. Dan forum yang diadakan sempena majlis yang sama. Di sini saya ingin membuat sedikit komentar tentangnya, kerana didapati ada beberapa perkara yang menyentuh persoalan akidah umat. Harakah ni buat dulu PAH tu. Sebab PAH penuh gambar Khomeini ni. Dulu. Pada pemerhatian penulis, kenyataan-kenyataan dan kertas-kertas kerja yang dibentangkan itu tidak mengandungi hujah-hujah dan bukti-bukti yang perlu dibahaskan. Dia sembunyikan lah. Syiah, terutama Syiah, dia akan sembunyikan akidah yang sebenar, ajaran yang sebenar. Dia juga boleh dipertanggungjawabkan selain daripada sentimen. Dia tidak boleh dipertanggungjawabkan selain daripada sentimen demi perpaduan umat yang perlu selalu diungkit-ungkitkan. Tak ada poin lain. Poinnya kebangkitan umat, kesatuan, perpaduan umat dah. Untuk itulah lawak Israel lah. Macam-macam lah ni dah. Perpaduan umat. Tapi kena ingat Syiah ni duri dan daging zaman dulu sampai sekarang, dia munafik. Dia munafik. Syiah ni dia akan khianat lah. Tiba masa dia akan khianat. Berlakung dah. Kalau nak kira perang kat terjejah hak kata di Hizbullah ni, di sempadan dekat dengan Bukit Gawang kita, dekat Nasiriyah tu. Jadi situ tu Hizbullah ni Lebanon ni bunyinya kuat menasiri, tapi kat terjejah sikit abuk. Masuk tentera pun tidak dah. Gaza ni kata bunyi tidak ada tak canggih mana dah, tapi boleh masuk surai ramai kat Yahudi tu. Kita kata peperangan dia dilancarkan oleh pokok Syiah ni lakon ni. Dah. Tak bersungguh mana Allah dah. Propaganda saja dah. Dan dia kata sekali perang barah marah kat mereka. Lepas tu dia baik serai Afghanistan dulu. Amerika dapatkan bantuan Syiah Iran dah, dengan Pakatan Utara sebagai tentera dia. Begitu juga di Iraq. Ayatullah Khamenei dia beritahu mereka tak boleh masuk ke dalam Iraq melainkan dengan bantuan Iran lah. Jadi dia berlakon lah. Jadi kita jangan ingat dulu kata Iraq tu dapat kebantuan mereka, tapi sebenarnya Amerika bekerjasama dengan Iran. Jadi benda tu kita kena berhati-hati. Dan Iran ni tahun 1979 ada Khomeini tu, dia ni disupport oleh Perancis. Jadi dia pergi dia mari ke Iran pun dengan kepetugas Perancis. Siapa ke Perancis pun dengan kepetugas Perancis dia. Seolah dia ni suaka politik di Perancis dan disupport oleh Perancis. Jadi kita tidak boleh mudah-mudah percaya ke Syiah ni. Kena ingat berhati-hati. Okey, tajuk seminar itu pendekatan mazhab Sunni Syiah dalam konteks kebangkitan Islam adalah suatu tajuk yang pada lahirnya kelihatan bergemerlapai hebatnya. Satu Islam ni, kebangkitan Islam ni. Islam ke nombor satu ni mazhab Sunni Syiah. Nama hakikatnya adalah suatu pengulangan pengalaman pahit yang dialami oleh ulama ahli sunnah pada masa lampau. Benda ni berlaku dah, bukan dah ni dah. Tak belajar sejarah tak tahu dah. Kalau belajar sejarah tahu benda ni lama dah. Duri dalam daging. Mereka lah bersepakat dengan tentera salib pokok Syiah ni. Dia lah menjatuhkan kerajaan Baghdad, kerajaan sehingga Mongol masuk ni. Pokok dia lah pokok Syiah yang menjadi tali barut kepada musuh-musuh Islam. Sejarah membuktikan bahawa pada permulaan abad ini sudah dilakukan usaha-usaha bagi mendekatkan mazhab-mazhab Islamiah.
Ni Azhar ke apa cuba buat fiqh 5 mazhab. Bukan 4 dan 5. Itu termasuk Ja'fariyah dah. Email 12. Namun begitu percubaan itu adalah suatu percubaan yang sia-sia sahaja dan tidak membuahkan hasil. Kerana seperti kata Dr. Mustafa Ismail. Dr. Mustafa Ismail di Syria tu, dia cuba kuat juga untuk pendekatan Sunni Syiah ni. Lepas tu dia kata apa? Usaha-usaha pendekatan itu hanya berlaku daripada kedua belah pihak. Syiah dan Sunni di meja perundingan saja. Nampak dalam perundingan tu. Di musyarat nampak. Oh, kerjasama pun. Dah. Nak baiklah Sunni Syiah. Namun dari segi praktikalnya jelas golongan Syiah. Termasuk orang yang bekerja keras mengeluarkan buku-buku ke arah pendekatan ini. Seperti Syarafuddin Abdul Husain Al-Musawi dan lain-lain. Mereka melanggar apa yang diputuskan dalam muktamar-muktamar yang diadakan oleh kedua-dua belah pihak. Dah. Sikap ulama-ulama Syiah yang seperti itu tiada perbezaan di mana-mana negara, sama ada di Iraq, Iran maupun Lebanon. Maksudnya, dia kata, dia gini lebih kurang. Rujuk ke As-Sunnah wa Makan Utaha fi Tashyin' Islami halaman 8 yang ke-12 dah. Ini buku terkenal Dr. Mustafa As-Sibai dia. Dia juga support dulu Syekh Albani ni. Tolong Syekh Albani ni untuk beli pustaka lah ke apa dah. Kait juga Syekh Albani Salafi tu dengan tokoh-tokoh ikhwan. Syekh Mustafa, Dr. Mustafa Ismail ni tokoh ikhwan muslim ni di Syria. Tak apalah, yang pentingnya dia ni Syiah ni dia kita kata jangan sebar Syiah lah, takut pecah belah. Kita kerjasama lah politik. Tapi dia tipu dah, Syiah ni tipu. Dia sebarkan ajaran dia di dalam negara Ahlussunnah, dia dipecah belah pula. Ia jadi permusuhan. Dah ke dia, tempat kita boleh hajar ajaran Syiah. Tempat dia, tempat tu boleh hajar ajaran Syiah. Ajaran Sunni lah. Di tempat Iran ke, di Iraq ke, di mana-mana tempat adanya Syiah, dia tak ajar pun. Sunni ni lah. Tak ajar pun akidah Ahlussunnah Jemaah. Ahli Azhar ke apa buat fiqh 5 mazhab dah. Fiqh 5 mazhab. Fiqh Islami wa Adillah tu pun saya rasa ada sebut Ja'fariyah. Dah. Lepas tu, lah. Buku dulu saya tengok. Nama apa Syekh tu. Dia buat lah. Fiqh. Apa ya? Falsafah fatwa wanita ni dah. Apa tak mari dah. Jadi dia pun buat macam 5 mazhab juga dah. Ambil selagi Syiah dah. Dia nak dekatnya. Ulama ahli sunnah ni bersangka baik dengan Syiah. Tapi apa jadi? Tempat dia tak ajar Sunni. Dan dia ajar nak main supuh nak Abu Bakar Umar dan ahli sunnah ni. Nasab panggil nawasik dia panggil dia. Dia panggil apa? Nawasik lah apa kepada ahli sunnah. Di segi kita saja nak mendekatkan, duk kata Syiah ni okey lah dah. Saudara kita ke apa. Dah sekali, tidak berlaku gitu. Lepas tu, macam-macam lah bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dah. Dari segi mulut je, kalau kita tengok propaganda dia, supuh mereka kuat lah. Tapi di segi politik dia, di belakang tu, kuat kerjasama dengan mereka dah. Nak surai Afghanistan, nak surai Iraq. Dah. Begitu jadi dia kuat siapa, mereka siapa. Benda tu kita kena berhati-hati. Tak apalah. Ini seperti ulama-ulama Al-Zahar yang mewakili pihak Ahli Sunnah wal Jamaah. Kecundang dalam usaha-usaha mereka pada peringkat awal lagi. Disebabkan oleh itulah Allamah Rashid Ridha lah. Syekh di Azhar lah. Dia tidak mahu terlibat lagi dengan usaha-usaha pendekatan itu. Memula dia sungguhnya. Jamaluddin Al-Ghani tok guru dia dah. Syekh Rashid Ridha pun nampak bersungguh mula-mula lah. Lepas tu kata tipu Pok Syiah ni. Dan ini walaupun sudah bertukar zumus. Pada peringkat awal dia bertukar zumus mendekat ke aliran Sunni dan Syiah. Ni Syekh Rashid Ridha ni lah. Kerana tok guru dia ajak gitu lah dah. Ini kerana beliau mengetahui hakikat. Lepas dia belajar kaji-kaji hakikat Syiah, dia tahu. Dia kata untuk alih nak bersatu dah. Benda yang bercanggah suatu perkata. Kita ahli sunnah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia tolak tu. Abu Hurairah tolak. Usul dia segi usul ni memang bercanggah habis ni. Nak dekat macam mana lah. Jelas dapat dilihat dalam bukunya As-Sunnah wa Syiah. Dari buku Allamah Rashid Ridha ni. Perkara yang sama disebutkan juga oleh Anwar Al-Jundi dalam bukunya Tarikhus Safahah Al-Islamiyah. Tarikhus Safahah Al-Islamiyah jilid 1 halaman 139 dan 144. Syekh Azhar juga jadi semua tu
syekh-syekh dia, ulama-ulama besar Al-Azhar ni semua kata gitu. Memula tu bersangka baik, dan sekali tak boleh. Kaji-kaji ni tengok sikap dan tindakan ni, dia hanya menarik Ahlussunnah kepada Syiah. Nah, lepas tu tepat dia ni kutuk nak Abu Bakar, Umar, Uthman dah. Jadi benda tu dan akidah dia pelik-pelik dalam kitab-kitab usul dia dah. Kitab-kitab seumpama Bukhari kita ni dah, kitab Usulul Kafi, Man la yahduru al-faqih dan macam-macam lah. Okay, apa yang perlu direnungi oleh kita adalah kenapakah usaha-usaha ni gagal. Kita kena kaji. Yang kita dah ulang benda sama. Ulama-ulama besar, ahli sunnah gagal, di Azhar gagal, kita nak ulang lagi kan benda sama dah. Sebenarnya usaha-usaha itu adalah sesuatu yang mustahil. Hal ini kerana perkara yang membezakan kedua aliran itu pada hakikatnya bukanlah menyentuh persoalan cabang furuk, tetapi soal pokok, soal akidah. Tepat sekali lah kata-kata seorang tokoh Syiah di India, iaitu Imdad Imam dia, tokoh Syiah di India, Imdad Imam. Ketika beliau berkata, sesungguhnya aliran Imamiyah dan Ahli Sunnah adalah laksana dua mata air yang berlari ke arah haluan yang berlainan. Dan sampai kiamat pun akan mengalir demikian, dalam keadaan semakin berjauhan. Semakin kaji Syiah, semakin kita berasa lagi dahsyat, lagi sesak Syiah ni. Dia pun kalau kaji Ahli Sunnah, dia akan berasa bahaya, boleh menggugat akidah Syiah. Dia semakin menjauhi, semakin melaknat. Kedua-duanya tidak mungkin akan bertemu sampai bila sampai bila pun tak akan bertemu antara Ahli Sunnah. Tak boleh mendekat dah. Pasal dia kitab tafsir dia suku, kitab hadis dia suku dah. Quran dia pun kadang-kadang dia pertikaikan. Rujuk Misbahul Zulam halaman 41 dan 42. Mungkin ada yang berkata selepas ada pakatan dan rancangan bagi mendekatkan dua aliran ini, takrib bainal mazahib dan takrib Sunni Syi'i ni, tidaklah memperkenalkan ajaran ataupun fahaman Syiah yang sebenarnya bakal menimbulkan fitnah dan keresahan dalam masyarakat. Akhirnya mengakibatkan usaha-usaha ini tidak berjaya. Di sini perlulah diingat bahawa menyatakan suatu ajaran dan fahaman dengan rujukan-rujukan yang cukup daripada ajaran itu sama sekali tidak boleh dikatakan menyebarkan fitnah tentangnya. Ada orang kata tak boleh duk cerita pasal sesak Syiah ni dah. Kita kena bersatu masalah dah. Lo ni hoti, kononnya pergi serang Israel lah dah. Hizbullah lah dah. Dia panggil apa tu? Di Lebanon ni. Jadi benda-benda tu kita mesti bekerjasama dah. Sama nak tolak 100% pun tidak. Tapi berhati-hati. Pok ni lipat ni pok Syiah ni. Jangan kita sangka baik sangat. Syiah ni pok lipat dah. Dan mereka kadang buat lolok perang dah. Kadang buat lolok bantu Arab Saudi. Kadang kita perasa senjata ni banyak. Mereka berkira dulu nak suruh Iraq dah. Boleh percaya ke pok ni dah. Jadi kita kena memikir dah. Bahkan ia berusaha mendekatkan suatu ajaran dengan akidah Islam tanpa menunjukkan sudut-sudut akidahnya yang menyeleweng daripada Islam serta tanpa merujuk kepada kitab-kitabnya muktabar, semata-mata dengan memainkan sentimen umat atas alasan kesatuan umat dan menentang musuh bersama. Itu sebenarnya dikatakan menyebarkan fitnah. Jadi dia, kalau bukan kerana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh dua orang tokoh politik yang cukup mengelirukan dan penuh dengan pemalsuan hakikat selain daripada kedudukan mereka penting dan berpengaruh, tentu penulis tidak menulis artikel ini. Ini mungkin saya rasa ni cerita pasal tokoh siapa dia. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ataupun tak tahu tokoh PAH Tok Guni Aziz tak. Tapi begitulah nak Yabu ini pada masa tu. Tok Guni Aziz pun tidak sokong lah Maulana Asri ni lah. Gitu lebih kurang lah. Jadi seolah Maulana Asri pada masa 90-an tu, saya ingat budak-budak tu, seolah bersendiri. Perjuangan yang bersendiri. Saya tengok majalah dia. Sepah ni macam tahulah Sepah ni macam pulau sikit gitu nak katakan. Masa dia bersendiri menentang Syiah pada waktu tu dah. Tok Guni Aziz pun tidak bersama dah. Dan Sepah pun hantar lagi dah ke Iran dah. Ada pelajar kita di atas dah sebagai tarbiyah nak belajar sistem tarbiyah di Iran dah. Klik-klik jadi Syiah, bukan jadi bergerak ke Islam, jadi Syiah saja dah. Bawa Syiah. Benda tu telah berlaku sejarah, kita nak tahu dah. Gitulah. Jadi main sentimen dah. Sama semasa pergi Mekah dulu.
Ada kawan saya dah. Saya kena ajak juga tapi ada urusan gapo tak jadi dah. Ada kawan saya Hafizuddin dengan Syekh apa nama Syekh tu nama Hafiz. Tak ingat dah. Jadi Izzuddin dengan Hafiz. Izzuddin. Dia pergi ke itulah dia hotel pok-pok Syiah Iran Memula dia kata kita kena menetak mereka macam-macam lah sentimen lah. Macam pah lah ni kita kata dah. Sentimen tu main sentimen dah. Bahaya umat Islam ni dah. Ancaman mereka, ancaman barat. Memula lah. Lepas tenggelam-gelah tu, dia kritik Arab Saudi pula dah. Benda khilaf jangan bincang benda ni. Sikit-sikit syirik ke apa. Dia bedah pula. Gitulah dah. Tapi sehari ada satu hotel besar masa tu dah. Dah dia hancur habis dah. Masa tu ada satu hotel tu dia kuasai dah. Dia pok-pok dia pergi haji. Situlah tempat hotel dia dah. Dan dia panggil orang pemuda-pemuda orang muda orang Melayu ni. Ustaz-ustaz pemerah dah. Ada seorang ustaz pemerah lagi dah. Pak Suli. Dah nak cerita ni pok-pok ni dia ajak budak-budak muda nak erek dah. Tapi lah kita bincang-bincang nampak dia kata pelik pok Syiah ni. Tak apalah nak ceritanya gitulah cerita. Dia akan main sentimen dah. Tempat dia pun gitulah. Di Iran pun memarahkan mereka. Tapi kerjasama dengan mereka. Main dengan Syiah ni gitulah. Kita kena berhati-hati. Okey, mungkin suatu golongan atau parti boleh bersepakat. Mungkin pah itu ayat dah. Bersepakat di atas suatu kesatuan. Boleh sepakat. Tulisan ini bertujuan membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Inna ummati lan tajtami'a ala dalalatin. Umatku tidak akan bersepakat di atas suatu kesatuan. Semua sepakat ada dah. Tidak mungkin sepakat. Ada je lawan lah. Ada dulu kat. Bersendiri lah mana asri lah. Masa yang muda lah. Hadir aku kat Imam Ibn Najah dalam Sunan Ibn Najah kitab Al-Fitan bab As-Sawadul Azim. Sawadul Azam. Oleh Anas bin Malik nombor hadis 3970 status da'if jiddan. Tapi hadis da'if jiddan lah. Kena cerita da'if jiddan. Walaupun kita nak hujah pun, sungguhnya umatku tak akan bersepakat dalam perkara sesat. Dari segi kenyataannya, betul lah gitu dah. Tapi dari segi hadisnya tak boleh. Kita nak kata hadis da'if jiddan. Kenyataan mereka yang tersebut itu jelas menunjukkan bahawa mereka sebenarnya tidak mengetahui tentang Syiah. Yang sedang diusahakan pendekatannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak tahu dah. Berapa benda Syiah tak tahu. Disebabkan oleh itu, sampai sekarang mereka masih tertipu oleh Syiah. Walaupun selepas kejayaan revolusi Khomeini di Iran, keadaan Syiah itu sudah menjadi bak kata pepatah, sudah terang lagi bersuluh. Dulu sembunyi-sembunyi dah. Tapi apabila menang Syiah di Iran, revolusi Khomeini, semakin kuat dia menyebarkan ajaran sesat dia Iran. Tapi begitulah. Lambatlah kita macam-macam. Macam kita baca Nur Muhammad lah. Ulama kita ni dia sangka baik untuk guru dia dulu dah. Benda pelik setara mana pun. Riwayat-riwayat Nur Muhammad tu tak sangka baik gitulah. Dia ta'wil. Dia ta'wil tu hak palsu tu supaya betul dah. Sesuai dengan hak betul. Hak hadis sahih bukan tak ya gitulah dia terima jugalah. Benda sahih itu sesuai dengan hak sesat tu. Jadi sekali jadi karut-marut dia. Kerana bersangka baik ceritanya. Begitu kat kiranya. Dulu Syiah ni orang bersangka baik. Namun keadaan orang yang tidak berpandu ke Al-Quran dan Sunnah pada akhir zaman yang penuh dengan kegelapan ini tetap tidak bercahaya. Mereka meraba-raba walaupun matahari berada di tengah langit. Dan masakan orang buta dapat mengambil faedah daripada cahaya yang terang itu. Terus tahu mana sesak Syiah budak. Waktu ubik pun duk main. Kita kena bersatu mak Islam dah. Main buah tu lagi dah. Masakan manusia celik yang terus memejamkan matanya akan nampak sesuatu di hadapannya. Nampak dah berat dah. Kes sangka baik. Kes ikut terus sekarang dah. Terus kata. Syiah ni alisun apa? Islam lagi lah apa dah. Dah. Jadi pelajar ikut tok guru dah. Masalah juga. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah cahaya yang terang benderang. Yang dapat menyuluh kehidupan manusia khasnya orang mukmin. Jika Al-Quran menyatakan tentang golongan munafik dalam ayat-ayatnya yang nyata. Selain daripada golongan musyrikin. Mengapakah kita masih tidak mengenali mereka walaupun sifat-sifatnya dikemukakan dengan jelas oleh Allah SWT. Kalau munafik pun kita jelas. Syiah pun perangai munafik pun jelas. Tapi kenapa kita sangka baik lagi tak? Mungkin masyarakat yang jiwanya berlumuran dengan syirik, bid'ah
Dan dunia tidak dapat menampung cahaya daripada Allah SWT itu sehingga dapat digunakan buat menyuluh golongan munafikin. Dah. Dia tak berasa syirik. Dia biasa dengan kubur kau gapo ni, tak berasa lah sesat barat Syiah ni. Tak sangka baik sama. Namun bagaimana dengan orang yang suci jiwanya seperti Al-Imam Ja'far As-Sadiq? Contoh ni. Walaupun dia tak imam Syiah tapi dia ni kuat. Beliau dengan tegas mengatakan bahawa tiada satu pun ayat Quran yang diturunkan oleh Allah SWT berhubung dengan golongan munafikin, melainkan kandungan ayat itu pasti ada pada orang yang menganut fahaman Syiah. Dah. Dia imam Syiah tapi dia kata gitu. Semua cerita ayat munafik dalam Quran tu semuanya ada pada golongan Syiah. Kitab rujuk kitab dia sendiri Rijalul Kasyih halaman 209. Kitab Syiah sendiri cerita benda tu dah. Jadi Imam Ja'far As-Sadiq ni sebenarnya bukan Syiah. Dia pun mengaji. Dia mengajar Abu Hanifah belajar ni. Tapi gitulah. Walaupun begitu, Syiah boboh dalam tokoh ulama dia lah. Dia tolak orang lain lah. Adakah kita sedang berusaha mendekatkan umat Islam daripada kalangan ahli sunnah wal jemaah dengan golongan munafikin? Kita ni nak dekat Sunni Syiah ni, khabar ke kita nak suruh mendekati munafikin ke dah? Mungkin mereka berkata kita sedang berusaha menyatu padukan dua golongan Islam, Sunni dan Syiah. Itu alasan ni lah. Maka inginlah saya bertanya, siapakah yang lebih tahu tentang Syiah itu? Kita kah atau Imam Ja'far As-Sadiq? Hak tahunya lah. Munafikin lah. Berbohong lah. Dusta, berlakung, tipu lah. Kalau Rasulullah SAW bersabda tentang Syiah, bahawa nanti akan muncul satu golongan pada akhir zaman, mereka digelarkan Rafidah. Mereka menolak Islam pada hakikatnya, tetapi mendakwa Islam. Perangilah mereka kerana mereka sebenarnya adalah golongan musyrikun. Riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani dan Bazar. Ada hadis cerita pasal Rafidah ni. Ada hadis cerita tentang Rafidah. Syiah Rafidah ni ada ni. Mereka ni tolak Islam. Buat lolok tipu je dakwa perjuangan Islam dah. Revolusi Islam naga apa. Padahalnya mereka sedang menentang Islam dah. Dan mereka musyrikun, nak sembah kubur, nak puja tok wali dia, imam-imam 12 dia dah. Saya tidak menafikan bahawa mereka berdua mengeluarkan pendapat yang menghentam Syiah dan menyatakan ketidaksetujuan dengan penyebaran ajaran Syiah di negara kita ini dalam ucapan-ucapan dan kenyataan-kenyataan mereka dah. Tak tahulah, saya rasa ni sebut siapa dia ni. Tok Gajah dia, Tok Guni Azim, siapa dia? Pasal siapa dia kata dah. Kau ulama dia apa? Di negara Arab. Tapi mereka tak setuju Syiah ni. Tapi ia hentam juga Syiah ni. Malah mereka juga menyatakan ketiadaan minat mereka terhadap Syiah. Tetapi amat dikesali kerana ada juga kenyataan yang tidak jelas. Dan boleh mengelirukan orang awam. Hal ini lantaran ajaran-ajaran Syiah itu dianggap sebagai salah satu mazhab dalam Islam. Itu masalahnya. Kedua orang siapa dia? Kedua orang Anwar Jundi dia. Siapa dia? Tak apalah, yang pentingnya ulama besar tu. Jadi dia kata Syiah tak boleh pakai, bahaya, sesat, tapi mazhab dalam Islam pula dah. Larangan daripada menyebarkan Syiah itu bukan kerana ia sesat dan menyeleweng dari segi akidahnya. Namun hanya kerana akan menimbulkan kekecohan dan dalam kalangan masyarakat yang sempit fikirannya. Seperti mazhab Hanafi tidak sesuai disebarkan kepada pengikut-pengikut mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab itu tidaklah sesat. Dia anggap Syiah ni macam mazhab Hanafi. Tak boleh sebar mazhab Syiah ni. Seperti tak boleh sebar mazhab Hanafi dan kalangan mazhab Syafi'i. Takut pecah belah masyarakat. Begitu je. Padahal jauh tu. Mazhab Hanafi tu tetap Sunni ahli sunnah. Tapi Syiah ni berat. Saya dapat menyimpulkan daripada sikap sesetengah ulama kita lah yang tidak tetap pendirian ini sebenarnya adalah satu gejala kepada kejayaan perangkat yang dipasang oleh golongan Syiah dengan menggunakan umpan yang bersalutkan taqiyah. Syiah ni berlakon taqiyah. Nampak marah ke Amerika, tiba-tiba bekerjasama dengan Amerika dah. Akhirnya mereka berjaya juga sekurang-kurangnya menjadikan para ulama itu serba salah. Macam lah ni lah. Houthi ni sokong Hamas ke ahli sunnah ni. Surah Israel dia. Serba salah jadinya. Dalam menyatakan sikap mereka yang tegas berhubungan dengan isu ini. Kenapa hari ini kita pandai-pandai pula berusaha mendekatkan Sunni Syiah? Sedangkan Rasulullah SAW yang lebih tahu tentang keselamatan umat
memerintahkan supaya golongan Syiah Rafidah diperangi. Ikut hadis tak adalah. Kuat setengah mana, wallahu a'lam lah. Tapi nak cerita ni, kalau ikut hadis tu, memang suruh Syiah Rafidah ni kita pergi lawan. Jangan duk percaya ke dia. Ini kerana mereka sebenarnya golongan musyrikin yang berpura-pura Islam. Orang syirik. Penuh dengan kesyirikan. Semua benda-benda syirik tu, syirik Buddha, Hindu pun ada dalam dia. Banyak dia lagi benda-benda syirik banding dengan Hindu Buddha dah. Dah. Siapa tak tu dah. Nampaknya kita umat Rasulullah SAW yang sungguh-sungguh malang kerana hanya mendakwa berpandu ke Al-Quran dan Sunnah. Namun pada hakikatnya membelakangkan kedua-duanya sekali. Kalau Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Syiah itu sebenarnya musyrikin, maka kita pula mengatakan tidak. Tak jadi musyrikin lagi, tak jadi kafir. Kerana mereka itu adalah penganut-penganut mazhab Islam yang suci dan diakui oleh Islam. Jadi mazhab kelima pula dah. Apa yang mengherankan adalah orang yang bertitel ulama ini rupa-rupanya masih tidak tahu membezakan antara percanggahan akidah dengan percanggahan mazhab. Mana nak saya tak sebut dah. Tapi benda ni tak silap saya. Ulama pah gini masa tu dah nak. Padahal hanya satu hakikat sahaja yang jika diletakkan di hadapan oleh mereka, tentu mereka tidak akan terkeliru. Bahkan tidak juga sehingga boleh berusaha menyatukan dua fahaman yang jelas bertentangan akidahnya. Nah, jauh jinak lah, jauh beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ni. Perbezaan dari segi mazhab tidak memungkinkan orang yang berpegang dengan suatu mazhab mengkafirkan atau menyesatkan orang daripada mazhab yang berlain. Nah, pemegang mazhab Syi'i tidak pernah mengatakan sesat kepada pemegang mazhab Hanafi, apalagi untuk mengkafirkannya. Begitu juga sebaliknya, ini namanya perbezaan mazhab. Mazhab ia tidak betul. Ni soal lagi menyakit dah. 2-3 hari ni cerita kritik Imam Abu Hanifah macam-macam dah. Dia ambil jarah saja, tak adil, tak baca dah. Lepas tu, kaedah jarah tak adil ni bukanlah untuk hina peribadi tu, tolak 100%. Kena faham tu. Kadang-kadang perbincangan itu untuk menerima riwayat saja, riwayat hadis. Dalam bab tertentu diterima. Ni seolah. Oh, sesak dah ni. Murji'ah ni, Abu Hanifah ni. Jenis tak mengaji, kau guna tak tahu lah. Dia Abu Hanifah walaupun ada memang ada kritikan dah. Dipanggil Ahlul Ra'yi. Masa tu perbincangan Ahlul Ra'yi dengan Ahlul Hadis ni. Hijaz ni Ahlul Hadis. Ahlul Ra'yi ni di sebelah sana lah, ada ketegangan lah. Tegang ni kok dulu pun dah. Tapi kritikan tu kita kena baca luah ni. Kena, kalau kritikan berlaku dari segi penerimaan riwayat, tidak tolak peribadi, tidak tolak semua pendapat dia. Oh, jangan dok tu lah. Macam orang baca ni lah. Orang terkejut, tekannya ni. Maulana Asri kritik Ibn Ishaq. Betul ke Maulana Asri tolak 100% Ibn Ishaq? Memanglah mentarjihkan. Maulana Asri mentarjihkan Ibn Ishaq ni dhaif lemah. Tertolak, tapi tidak bermakna 100% tolak. Kita tengok ada kitab Maulana Asri ada juga bubuh dah. Nak faham cara tu berinteraksi dengan kitab Rijal ni. Ni ya timur hak totok dah. Abu Hanifah ni sesak lah gapo dah. Ni penyakit jenis baca sekerat tak tahu tu jenis tak ngaji je dah. Dah. Jenis gitulah nak macam mana dah. Kita apalah. Jadi kita tak boleh kesesatkan mazhab Hanafi kerana tak boleh mengkafirkannya kerana itu beza mazhab ni. Keadaan seperti ini tidak terdapat pada aliran ahli sunnah dan Syiah. Kerana Syiah mengatakan orang tidak percaya kepada iman 12 atau salah satu daripada iman 12 mereka adalah lebih kafir daripada iblis. Itu akidah Syiah tu. Tak percaya seorang aja daripada iman 12 lebih kafir daripada iblis. Macam mana nak bersatu ni? Rujuk Ibn Babih Al-Qumi dalam Ikmaluddin halaman 13. Menurut Syiah, orang yang tidak menerima Imam 12 sebagai imam bermakna dia masih belum mengenal Allah dan sesat. Tak kenal pun jadi tak kenal Allah. Tak kenal Imam 12 dia. Belum kenal Allah dan sesat. Rujuk Al-Qulaini dalam Usul Minal Kafi jilid 1 halaman 180 hingga 181. Ni kitab macam Sahih Bukhari dia ni. Lebih daripada itu, golongan Syiah mempercayai bahawa tidak akan masuk syurga kecuali orang yang mengenali, mempercayai iman 12. Dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang tidak menerima, mempercayai iman 12. Tak percaya iman 12, tu masuk neraka.
Kalau dia percaya iman 12, masuk syurga. Rujuk Al-Kafi jilid 1 halaman 184. Ahli sunnah pula tidak mempercayai semua ini dan menganggap orang percaya kepada Imam Maksum sesudah Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Dah. Ahli sunnah tak percaya dah. Dah, tak percaya Imam 12 dah. Dan kita pula Ahli sunnah kata siapa yang percaya Imam 12 tu Imam Maksum, sesat. Dah. Maksum ni Nabi je, bukan imam selain Hasan Hussein tu tak maksum. Ahli itu akidah Ahli sunnah. Ini bermakna golongan Syiah mengatakan Ahli sunnah sesat dan kafirnya. Dan Ahli sunnah mengatakan Syiah sesat pula dah. Bagaimanakah mungkin mereka boleh diperdekatkan selagi akidah tu tak tinggal, tak boleh baik lah sebenarnya. Belakang ni, boleh baik. Lepas hati ke belakang dah. Okey, Ahli sunnah mengatakan sahabat itu adalah generasi contoh. Mereka semuanya adil. Tidak perlu lagi disiasat latar belakangnya. Sebaik saja ia diketahui sebagai sahabat, kita putus percaya Ahli sunnah dia. Apa yang ceritakan akan terima. Sangka baik sebab dari Quran sebut puji sahabat macam-macam dah. Sebaliknya Syiah pula mengatakan sahabat itu kafir. Sudah murtad. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Kecuali beberapa orang sahaja daripada mereka dah. Bila-bila 5 orang dah. Rujuk At-Tusi Rijal Al-Kashi jilid 1 halaman 6. Al-Kafi jilid 8 halaman 246 dan lain-lain lagi. Sesungguhnya usaha mendekatkan antara ahli sunnah dengan Syiah. Begitulah. Sahabat ni. Kafir ni terbalik dah. Kita anggap sahabat paling baik, dia anggap sahabat tu paling kafir. Dia ilmu rijal, kita ilmu rijal kita ataupun kita tarjih ni orang selepas sahabat dah, tak cara orang lepas sahabat gini, orang ni dah. Dia tak cara mana selepas dia dah, sangka baik semacam lepas dia dah. Hak nipu bohong ni, kuat nipu tu dikira sekah. Tapi gak sahabat ke tak ada lah nak kritik sikit salah dah. No hura no tekan lagi. Abu Hurairah tu berat-berat nak kata ke Syiah ni. Sesungguhnya usaha mendekatkan antara ahli sunnah dengan Syiah bermakna mengumpulkan dua perkara yang mustahil dikumpulkan. Alasannya adalah mengikut ahli sunnah, seseorang itu dikira syirik jika ia memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada seseorang manusia. Sedangkan Syiah pula tidak demikian. Sifat ketuhanan dari kitab Usulul Kafi kau, kitab-kitab Syiah ni penuh dengan menuhankan imam-imam 12 dia. Mereka mengatakan para imam itu mengetahui segala perkara ghaib. Sama ada yang dahulu ataupun sekarang, tahu belakang. Rujuk Al-Kafi jilid 1 halaman 261. Para imam boleh menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Boleh buat hukum baru dah. Jilid 1 halaman 441, jilid 6 halaman 208. Ahli sunnah kata Nabi saja dah. Hasan Hussein ke Ali ke apa tak boleh buat hukum dah. Tapi pok dia boleh buat hukum baru. Kata-kata imam ni macam hadis Nabi, serupa. Para Nabi terpelihara daripada melakukan syirik kepada Allah SWT menurut keyakinan ahli sunnah jemaah. Berbeza pula dengan Syiah. Di dalam usul kafi, bab usul syirik dan rukun-rukunnya, disebutkan bahawa Nabi Adam AS memiliki dua rukun syirik. Iaitu tamak dan dengki. Yang dalam hadis dia tu cerita, Nabi Adam tu dua rukun syirik ada dia. Tamak dan dengki. Sedangkan Iblis mempunyai hanya satu daripada rukun syirik, itu takabur saja. Dia kata syirik pada Nabi Adam. Rujuk Usul Kafi jilid 2 halaman 289. Hayatul Qulub. Menghidupkan hati ni. Tasawuf cara Syiah ni. Jilid 1 halaman 49. Saya pun pernah terbaca sikit dulu. Tak hilang habis dah file dia. Cara dia cara tasawuf. Ada tasawuf juga. Tak tahulah. Sikit-sikit sahabat kafir tapi ada cara melembutkan hati juga dalam Syiah ni. Nabi Muhammad SAW juga sudah melakukan syirik mengikut Syiah. Syiah kata Nabi pun buat syirik. Diriwayatkan baginda SAW ditanya tentang maksud ayat ini. Bahawa Al-Baqir. La in asyrakta la yahbatanna. Jika engkau wahai Muhammad melakukan syirik, tentulah akan gugur amalmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Beliau berkata tafsirannya ialah jika engkau menentukan walayah yang lain, walayah orang lain. Walayah ni macam wali apa? Kepimpinan kepada orang lain. Selain daripada wali Ali, selain daripada kepimpinan Ali lah. Khalifah Ali lah. Sesudahmu nescaya akan terhapuslah amalan engkau. Dan pasti engkau akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Kalau Nabi beri ke orang lain jadi khalifah, hapus amalan Nabi. Gitulah.
Rujuk Al-Kafi jilid 1 halaman 427. Tafsir Safi jilid 2 halaman 474. Tafsir Al-Qummi jilid 2 halaman 225. Nurul Thaqalain jilid 4 halaman 112. Tafsir Al-Burhan jilid 4 halaman 83. Itu kitab-kitab Syiah berlaku dah. Nak mana kita ni? Selu ni. Telajak panjang syarah. Jadi tu pula dah. Kita terbukti dalam kitab-kitab Syiah sendiri bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya Abu Bakar akan memegang jawatan khalifah selepasku, kemudian selepasmu ayahmu. Selepasnya ayahmu dah. Dalam kitab Syiah gitu dah. Tafsir Al-Qummi jilid 2 halaman 386, Tafsir As-Safi jilid 2 halaman 716. Dia sendiri riwayat dah. Dia kata Nabi berikan Abu Bakar jadi khalifah. Jadi lepas tu ayahmu tu maksudnya Umar dah. Nabi beri ke Abu Bakar, beri ke Umar dah. Jadi Nabi ni ikut Syiah tak? Dibawa riwayat ni Nabi terhapus amalan Nabi dah. Syirik Nabi ni. Tidakkah dengan menerima Syiah sebagai satu aliran dalam Islam bererti kita menerima konsep syirik? Konsep syirik itu dalam Islam dengan mengatakan para Nabi melakukan syirik. Sedangkan Islam adalah agama tauhid yang tuling. Ahli Sunnah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Demikian firman Allah SWT ini berbunyi. Namun Syiah mengatakan tidak khairu a'immatin. Itu kait Quran dah. Tahrif ataupun memesakan ayat Quran itu kait Quran itu kan. Ini bermakna Quran Syiah berbeza daripada Quran Ahli Sunnah. Dia tidak baca khairu ummatin, dia baca khairu a'immatin. Kuntum khairu a'immatin. Kamulah sebaik-baik imam. Imam khalifah apa ni lah. Imam 12 dia lah. Kita khairu ummatin, umat. Itu sahabat lah. Cerita pasal sahabat. Dia tidak cerita pasal imam dia. Itu kait Quran lah. Ini bermakna Quran Syiah berbeza daripada Al-Quran Ahli Sunnah. Jika kita menerima Syiah sebagai satu aliran dalam Islam, kita mesti menghormati qiraatnya, kononnya. Kita boleh terima qiraat tu baca a'immati ni. Padahal tidak ada satu pun qiraat dalam aliran Ahli Sunnah yang menerima ayat ini seperti yang terima oleh Syiah. Walaupun qiraat syazah, qiraat pelik. Orang tak baca, karut pun dah. Dalam kalangan Ahli Sunnah tak jumpa qiraat a'immati, tapi Syiah ada. Kenapa ulama-ulama kita dahulu tidak menyebutkan qiraat Ja'fariyah ini kalau qiraat ini sah menurut mereka? Apakah kita menganggap mereka jahil, tidak mengetahui qiraat Ja'far as-Sadiq sampai kepada Rasulullah SAW? Ataupun mereka tidak menerimanya sebagai qiraat? Bukan qiraat ni dah. Ni ajaran sesat ni. Dan menganggapnya sebagai satu penyelewengan oleh Syiah terhadap Quran. Orang ulama dulu tahu ni Syiah ni sesat, kafir, seleweng Quran. Ini hanyalah satu contoh sahaja dan banyak lagi contoh-contoh yang seumpama ini boleh dikemukakan daripada kitab-kitab Syiah. Jadi dengan menerima Syiah sebagai satu aliran dalam Islam lagi, mazhab kelima ke apa, secara tidak langsung kita sudah memperbodohkan ulama-ulama Islam terdahulu yang menjadi rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah kita sebagai orang yang mendakwa Ahli Sunnah hari ini sudah sampai ke peringkat itu? Bahkan semua pendapat ulama Islam yang sekian lama menjadi sandaran dan rujukan Ahli Sunnah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan dalam metodologi ilmu Islam. Hanya selepas berapa tahun kita Malaysia. Jadi kita ni hak qiraat tak ada dari qiraat apa, qiraat syazah pun tak ada, terima boleh lah dah. Kerana nak baik ni Syiah dah. Berat jadi kita je sesat, jadi kafir pula ikut nak baik ni Syiah, berat dah. Baru berapa tahun kenal Syiah dah. Terus nak baik dah, sangka baik ni Syiah. Lihat betapa seorang tokoh politik Malaysia, tokoh politik Islam Malaysia dah, berani mengatakan bahawa Ahli Sunnah yang memfatwakan kafir Syiah adalah Ahli Sunnah Jadiyah. Siapa dia kata ni? Dia tak sebut lah. Mana nak tak sebut dah. Jaga lah. Tapi betul ni dah. Orang lama-lama tahu lah. Orang muda-muda tak tahu apa benda ni dah. Orang lama-lama jumpa ni lah. Ada tok guru kita kata Ahli Sunnah yang memfatwakan kafir Syiah adalah Ahli Sunnah Jadiyah. Kata gitu ni. Adakah beliau berani mengatakan Imam Bahaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat? Dia mengatakan bahawa Syiah yang mengkafirkan sahabat adalah kafir sebagai Ahli Sunnah Jadiyah. Jadi Imam Bahaqi dalam kitab Asma' wa Sifat dia kata Syiah yang kafirkan sahabat, kafir dah. Syiah yang kafirkan sahabat adalah kafir. Itu kata Imam Bahaqi. Adakah kita nak kata Imam Bahaqi itu Ahli Sunnah Jadiyah? Rujuk Al-Asma' wa Sifat halaman 192.
Adakah qadiyat yang mengkafirkan Syiah yang mengatakan para imam lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Akan kita labelkan sebagai ahli sunnah jadian juga. Rujuk Asy-Syifa jilid 2 halaman 290. Jadi qadiyat kata kafir. Siapa-siapa kata imam lebih utama, kau sama label Nabi Muhammad, kafir. Ada. Adakah kita kata imam qadiyat ni sebagai ahli sunnah jadian? Adakah Syekh Abdul Qadir Jalani? Ni Sayyidu apa? Tok Wali ni. Penghulu sekali Tok Wali ni. Adakah Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidul Awliya ke apa dia? Adakah Syekh Abdul Qadir Jalani yang mengatakan Syiah adalah antara golongan yang sesat daripada jalan petunjuk dan mereka mengikut jejak langkah Yahudi kerana sudah menyelewengkan Al-Quran? Boleh dikatakan ahli sunnah jadian juga ni. Nak kata ke Syekh Abdul Qadir Jalani sunnah jadian ke kata sesat Syiah ni. Rujuk Al-Ghunyah li Talabil Haq, jilid 1 halaman 87 hingga 90 ni. Kitab Ghunyah dah. Kita kenal kitab Ghunyah ni. Walaupun ada riwayat pelik-pelik pun ada dah. Bid'ah apa dah. Tapi nak bunyinya hadis ni berat-berat juga dah kitab Ghunyah ni. Tak apalah. Adakah Syekh Waliullah yang mengatakan Syiah mempercayai Abu Bakar radhiyallahu dan Umar radhiyallahu bukan ahli syurga dan para imam itu diutuskan daripada pihak Allah kepada makhluk, wajib ditaati, terpelihara daripada dosa dan daripada berterusan di atas kesalahan dan kesilapan? Syiah itu adalah zindik. Jadi Syekh Waliullah kata Syiah itu zindik. Siapa yang kata Abu Bakar ni bukan ahli syurga, Abu Bakar Umar bukan ahli syurga, imam 12 dia pula maksum dia. Jadi ke Syiah itu adalah zindik juga boleh disenaraikan sebagai ahli sunnah jadian. Kita kata ke Syekh Waliullah Syiah jadi ahli sunnah jadian juga ke? Rujuk Al-Musyawarah Muwatta' Imam Malik jilid 2 halaman 110. Kalau begitu siapakah ahli sunnah yang sebenarnya bukan ahli sunnah jadian? Adakah kita masih belum mengetahui tentang akidah Syiah itu sehingga tertipu dengan dakwaan mereka? Sebagai satu golongan Islam ataupun golongan ulama-ulama kita dahulu yang diketahui ketokohannya dan cukup amanah dalam pendidikannya. Kita cari ulama kita dulu ke? Kita nak cari Syiah ni berlaku ni. Siapa PhD, berapa betul PhD nak. Kita kata hebat ni Syiah ni. Beliau juga mengatakan Syiah yang mengkafirkan sahabat adalah Syiah jadian. Syiah dia kata gini dia tu. Tok Guru dah lepas lah. Syiah yang mengkafirkan sahabat adalah Syiah jadian. Kita ingin bertanya, adakah Kulaini yang dianggap sebagai thiqatul islah, paling thiqah dah, paling dipercayai oleh Syiah dalam kitabnya Al-Kafi, iaitu sebuah kitab hadis yang kedudukannya di sisi Syiah sama seperti kedudukan Bukhari di sisi Ahli Sunnah. Ada kitab Al-Kafi dia ni. Dia mengatakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu dan Umar radhiyallahu adalah dua orang yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Adakah beliau Syiah jadian? Dari Syiah ni penuh lah. Kita kata Syiah yang mengkafirkan sahabat Syiah jadian. Tak khabar dah Syiah jadian ni. Semua kitab Syiah penuh dengan mengkafirkan melaknat sahabat ni dah. Syiah jadian sungguh. Kau Syiah sungguh ni dah. Kitab besar dia, kitab usul kafir dia. Adakah Syekh Taifah Al-Imamiyah Abu Ja'far At-Tusi? Syekh At-Taifah Al-Imamiyah Abu Ja'far At-Tusi pengarang kepada dua buah kitab hadis sahih di sisi Syiah. Dua kitab hadis sahih ni pengarang dia Abu Ja'far At-Tusi ni. Juga pengarang kitab Rijal. Kitab Rijal ada kitab Rijal dia khusus dah. Ada. Yang terutama dah dan paling tua itu akan dianggap oleh tokoh tersebut sebagai Syiah jadian. Kutuk sahabat-sahabat, laknat dan mengkutuk ahli sunnah ni. Dia boboh. Sekoh ni pok dia dah. Hak nipu kuat pun sekoh pok dia dah. Kita kata Syiah jadian lagi kan. Ini kerana beliau ada meriwayatkan dalam bukunya Rijalul Kashi ni bahawa para sahabat sudah murtad sepeninggalan Nabi Muhammad SAW kecuali 3 orang sahaja daripada mereka, iaitu Miqdad bin Aswad, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Ada berapa orang? 3 orang dah. Selain daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain dan beberapa orang lagi yang bilangannya tidak sampai 10 orang semuanya. Ada semua sahabat murtad kecuali 10 orang mengikut Syiah ni. Kitab Rijal Kashi dia lah. Kitab Rijal dia lah. Adakah Khatimul Muhaddisin? Adakah Khatimatul Muhaddisin di sisi Syiah? Iaitu Mullah Baqir Al-Majlisi. Mengikuti tokoh tersebut
dikira Syiah jadi. Dia kuat juga kafir. Mulai Baqir Al-Majlisi ni buat kitab besar, kitab Biharul Anwar apa ni. Ini kerana beliau ni Mulai Baqir Al-Majlisi memeriakkan dalam kitab Haqqul Yakin. Salah satu kitab je lah. Bahawa Iblis terkejut selepas melihat orang yang lebih teruk diseksa daripadanya berada dalam neraka. Rupa-rupanya Abu Bakar radhiyallahu dan Umar radhiyallahu. Dah. Jilid kedua halaman 376 dah. Jadi Iblis ni terkejut beruk dah. Dia tengok, aku ingat aku dah paling kuat kena seksa. Tiba-tiba Abu Bakar dengan Umar kuat kena seksa dalam neraka dah. Syiah tulis dalam kitab dia dah. Oh, ni Syiah jadi kau daulat Syiah ni. Bapak Syiah ni jadi Syiah jadi macam mana dah? Sepatutnya sebelum mengucapkan sesuatu terlebih dahulu kita kena selidik dan biar ada sandaran dan rujukan. Yang boleh disebut apabila kita menceritakan tentang sesuatu. Kena bersikap adil, kena kaji. Jangan kita bersandarkan kita title, kita ustaz kak. Kita tok guru kak. Orang lain kena percaya kita belaka dah. Tok rujuk ke apa dah. Jika tidak, diam adalah lebih baik bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitabul Adab, bab ikram ad-dhaif wa khidmatihi iyyahu bi nafsihi. Oleh Abu Hurairah, nombor hadis 6136, status sahih. Boleh jadi ulama ahli sunnah yang betul-betul membenarkan membalik Syiah. Yang beria mahu mendekat ke aliran ahli sunnah dan Syiah berdasarkan dakwaan-dakwaannya bahawa mereka tidak mengkafirkan sahabat. Pok Syiah tak mengaku depan kita kata kita kafir sahabat. Ulama ahli sunnah sepatutnya menyedari bahawa golongan Syiah adalah golongan yang mengharuskan dusta yang dalam istilah mereka dipanggil taqiyah. Bukan harus, wajibnya. Boleh pahala besar pula dah. Taqiyah ini adalah senjata penting bagi mereka sehingga 9/10 daripada agama mereka berjalan di atas dasar taqiyah, atas dasar berpura-pura menipu lah. Rujuk Al-Kafi jilid 2 halaman 217. Dia ajar pokok dia ni supaya menipu. Dah. Kita seharusnya tidak melupakan pesanan ulama kita seperti Imam Zahabi yang mengatakan, hari ini saya tidak menemui daripada golongan ini, yakni Syiah, yang benar dan boleh dipercayai. Kerana bohong sudah menjadi syiar mereka. Belawak semua, bohong semua. Pakai serba yang besar kemain lagi pokok Syiah ni dah. Tapi belahong nombor satu dah. Taqiyah dan nifaq sudah menjadi selimut mereka dah. Sikit-sikit bohong, sikit belawak, sikit bohong dah. Lagi sebesar serba, lagi kuat bohong dah. Lagi kata kuat jual Islam, lagi kuat bohong dah. Tuduh orang lain tidak berjual ke Islam. Dia jual Islam dah. Rujuk Mizan al-I'tidal jilid 1 halaman 5 hingga 6 dah. Jika kata-kata membalik Syiah, pendakwa utama Syiah ni dah, itu diterima sebagai benar, tentulah orang ahmak daripada golongan Syiah yang disebutkan itu akan mengenai kepala tokoh-tokoh utama Syiah sendiri seperti Kulaini, Tusi, Ibn Baybah, Al-Qumi, Syekh Mufid dan lain. Kalau kita kata ada golongan bodoh dia kena Syiah ni hak belawak, hak kuat kita kata ni golongan Syiah yang bodoh ya, jahat. Hak baik-baik tidak. Tapi kalau kita kira kak, hanya paling hak kuat, paling kuat menipu, paling kuat bohong, hadis palsu gapo ni kepala Syiah. Tokoh-tokoh besar Syiah ni. Pok ni kau hak kita kata ni tak? Sebagai yang paling bodoh dari Syiah ni. Pok Syiah bodoh ni. Hak kata kafir sahabat ni. Kalau kita golongan ahli sunnah yang mempunyai sedikit sahaja pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dalam kalangan Syiah itu, tentu dengan senang kita boleh berkata kepada membalik mereka bahawa kalaulah tokoh-tokoh yang menjadi rujukan Syiah itu terdiri daripada golongan ahmak, golongan bodoh ni, maka kamu juga ahmak kerana menjadikan mereka sebagai rujukan dan sandaran kamu dah. Tak boleh kita kecek gitu ke Syiah. Nah, Pok Syiah kata orang bodoh, Syiah bodoh, kafir sahabat ni dah. Kafir Abu Bakar Umar, dia tak mengaku lah depan kita dah. Lepas tu kita kata orang gitu tok guru bersama lah. Kulaini, Tusi, Ibn Baybah, Al-Qumi, Syekh Mufid ni, hak ni pala pengak, pala bodoh je dah. Dia kena moyak gitu marah dia dah. Dengan mengetahui siapakah sebenarnya orang yang sudah mengkafirkan Syiah itu dan menghukumnya sesat, dengan sendirinya terjawablah tuduhan bahawa orang yang menentang Syiah adalah alat musuh-musuh Islam. Dah. Tuduhan ni kata orang hak lawan Syiah lah. Alat musuh Islam lah. Ejek Israel dah. Ni mudah menanduk sebar. Tuduh orang ni ejek Israel. Liberalisme. Masa tu, orang hak lawan Syiah. Masa orang baik dengan Syiah ni nak. Mulana Asri ni tuduh alat musuh-musuh Islam pula. Mulana Asri.
Kalau kita katakan juga mereka adalah alat musuh-musuh Islam dan pengampu-pengampu kerajaan pada zaman mereka seperti yang dipegang oleh Syiah, maka tidak ada lagi ulama tinggal dalam Islam ini. Semua ulama Islam ni semua kritik Syiah. Semua kata macam-macam juga. Ada yang kata Syiah ni kafir, sesat, macam-macam lah. Adakah ulama-ulama besar Ahli Sunnah Jemaah ni pengampu pemerintah, kerajaan, dan musuh-musuh Islam? Boleh kita kata gitu dah. Adakah kita pada zaman ini sudah sampai ke tahap mengatakan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari dan lain-lain sebagai pengampu kerajaan pada zamannya? Mengapu kerajaan dah, bodek kerajaan. Isu Syiah ini adalah suatu isu yang sudah terlalu lama dan tidak tersembunyi lagi kepada ulama-ulama Islam. Hanya mungkin bagi kita sahaja sesuatu yang baru, sehingga kita secara melulu mengatakan orang yang menentang Syiah adalah upahan Amerika. Lawan Syiah, upahan Amerika. Dan upahan Arab Saudi, Wahabi. Sedangkan ulama-ulama itu sudah menolak Syiah sebelum benua Amerika wujud lagi. Orang putih tak jumpa lagi benua Amerika. Masa tu Red Indian. Dan sebelum wujudnya kerajaan Saudi di tanah Arab. Masa tu Saudi tak mengetah lagi dah. Ulama-ulama besar tu telah kata berat-berat ke Syiah. Kita kata pok-pok ni ejen Amerika ke tak? Ulama-ulama besar kita ejen Amerika ke tak? Amerika pun tak wujud. Amerika ni pok Israel ni. Israel, orang putih British ke Belanda mari ke Malaysia, Indonesia ni, dia tidak rapah dengan tanah-tanah. Perambak daripada rumah orang, tanah orang tidak ni. Cara Israel ni, cara mereka dulu, mereka ni membunuh tembok orang India, ambil tanah ni. Ibu kau tanah dan tembok pokok orang India. Begitu juga dengan Israel ni. Israel tu, Allah malu, zaman moden ni ada lagi buat perang apa zaman dulu dah. Dia rapah tanah dah. Tanah orang. Jajah bukan cara jajah biasa, dia rapah tanah orang dah. Boboh orang dia. Dia tidak berlaku dalam penjajahan lain. Kita apa dah? Seorang mantan tokoh politik Malaysia. Tokoh-tokoh politik Islam ni. Yang lain pula nampaknya begitu terpesona dan kagum dengan Khomeini. Sehingga menganggapnya sebagai imam. Dan juga selalu mengucapkan tarhum, rahimahullah, armahum kepadanya. Ni pok-pok-pah ni, nama pah ni. Yang anggap haji sebut rahimahullah kepada Khomeini. Padahal layakkah orang seperti Khomeini yang menuduh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah mereka hadis atas nama Rasulullah SAW dan menuduh Sayyidina Abu Bakar sebagai zindik, berpura-pura Islam, kafir sebenarnya. Dia kata gitu, Khomeini kata ke Abu Bakar ni. Rujuk Kashful Asrar, halaman 115 dan 119 tu. Dan Kashful Asrar ni kitab yang tersebar dah. Khomeini sebar kitab dia lah. Dia kata Abu Bakar ni zindik, kafir berpura-pura Islam. Mereka hadis pula dah. Khomeini juga tidak percaya kepada Tuhan yang sudah melantik orang yang zalim seperti Yazid, Muawiyah dan Uthman sebagai khalifah. Tak percaya ke Tuhan pun macam dah. Kitab mana? Kashful Asrar lah dah. Dia buka apa? Kita kasyaf. Buka dah. Tirai rahsia-rahsia dia. Dia buat tubik rahsia dia. Halaman 107. Tidakkah mereka itu semua dalam kenyataan sejarah sudah menjadi khalifah umat Islam? Maka siapakah yang sudah melantik mereka itu? Adakah Tuhan lain selain daripada Allah SWT yang melantik mereka? Betul begitu dah. Umat Islam perlu sedar adakah mereka sanggup menggadai dan mengorbankan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Uthman radhiyallahu dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain kerana seorang Khomeini, nak jaga hati seorang Khomeini dia mempunyai akidah seperti yang tersebut di atas. Tak boleh kritiklah kita sama-sama lawan mereka ke? Lawan Israel, kita sama-sama lawan Israel. Kita tak boleh kritik lah. Syiah Houthi ke apa ni nak. Iran lah. Siapakah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu itu? Siapa dia Sayyidina Abu Bakar dah? Kita sanggup mengorbankan Abu Bakar kerana nak baik dengan Syiah. Mari kita sama-sama merenungi kata-kata Muhammad Al-Baqir yang dianggap sebagai imam yang kelima Syiah. Bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu adalah siddiq. Ini kata-kata sebenar dia lah. Lalu beliau menjawab, orang yang tidak mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu itu siddiq, maka semoga Allah SWT tidak membenarkan kata-katanya di dunia dan di akhirat. Rujuk Kashful Ghum Al-Ali bin Isa Al-Arbali jilid 2 halaman 360. Ini salah satu kitab Syiah juga, tapi di bawah belakang riwayatnya lah. Tapi riwayat hak dia percaya ni, riwayat hak kutuk anak tu Abu Bakar ni. Sekarang Muhammad Al-Baqir 3 kali mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu siddiq. Orang yang benar dah. Jadi anak cucu Nabi ni, imam 12 kegapun ni, termasuk yang dikatakan imam yang kelima Syiah, semuanya
bela Abu Bakar Umar ni. Sangat sayang kepada Abu Bakar Umar ke apa ni. Ali pun berbesar dia dengan Abu Bakar Umar. Osman ke apa. Anak beranak ni saling kahwin mengahwin ni. Jadi saling menantu ke satu sama lain. Sekali berbesar ke menantu ke. Jadi mereka ni saling rapat sungguh dah. Rasulullah SAW sendiri pun seperti yang kita sedia maklum memberi gelaran siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Siapakah Khomeini itu sehingga dapat menawan hati kita? Kerana dia tokoh pejuang Islam tu ni Gerakan Islam revolusi Islam Iran Kita pun nak baik dia. Sehingga dengan tuduhannya terhadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu sudah mereka hadis yang mana menurut umat Islam adalah melakukan satu pendustaan besar. Itu dah bahkan mereka hadis. Ini bermakna Khomeini menuduh Sayyidina Abu Bakar sebagai kazab, pendusta besar. Sampai di sini kita perlu bertanya, siapakah antara dua orang yang dianggap sebagai ikutan oleh Syiah? Yang benar, adakah Khomeini atau Muhammad Al-Baqir? Khomeini hak kita nak baik benar tu. Ataupun Muhammad Al-Baqir, dikatakan imam ke-12. Yang kata Abu Bakar ni siddiq, benar ni. Siddiq. Jika Khomeini benar, tentu Muhammad Al-Baqir dusta. Tapi gitu Syiah ni ada riwayat imam dia puji sahabat ni, dia akan belik, dia ta'wil lah. Dia perangai pokok ahli bid'ah dan ahli sunnah begitu mengaku ahli sunnah, dia hadis sahih dia ta'wil. Nak benarkan hadis Nabi Muhammad, gitulah perangai dia. Jika Khomeini benar, tentu Muhammad Al-Baqir dusta. Adakah seorang imam maksum, imam yang terpelihara daripada dosa, boleh melakukan dusta yang merupakan dosa besar? Satu dosa dah. Kalau Muhammad Al-Baqir dianggap benar, sudah tentu Khomeini lah yang berdustanya. Kedua-duanya tidak mungkin berhimpun pada satu masa. Kita sengaja mengukakan riwayat daripada Syiah yang menyaksikan kebenaran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu kerana kedudukan beliau di sisi kita jelas. Kita akan sokong Abu Bakar berbanding dengan Khomeini. Khomeini juga menyatakan dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Buku ni tersebar lepas daripada revolusi Iran bahawa para imam mempunyai kedudukan yang tidak sampai kepadanya malaikat mukarramun pun. Dan tidak juga Nabi yang diutuskan. Jadi tinggi lagi imam daripada Nabi. Ini adalah antara akidah asasi. Akidah asas di mana tertegak di atasnya aliran fahaman kita. Aliran fahaman Syiah ni asas dia. Dia kena anggap iman 12 dia lebih tinggi daripada Nabi. Lebih tinggi daripada malaikat mukarramun. Akidah asas ni dalam kitab dia Al-Hukumah Islamiyah halaman 52. Khomeini juga seperti Syiah yang lain mempercayai maksum iman 12 itu dipelihara daripada dosa atau kesalahan dan kelalaian. Rujuk Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 91. Sepatutnya orang terpengaruh dengan Syiah dan berusaha mendekatkan ahli sunnah dengan Syiah memikirkan bagaimana mereka boleh menerima Khomeini yang begitu jauh sekali tersasar daripada ajaran Islam yang sebenar. Mantan tokoh politik tersebut, tokoh politik tersebut juga berpesan supaya Syiah tidak disalahertikan oleh umat Islam kerana ia juga satu fahaman yang suci dan diakui oleh Islam. Dia kata, umat Islam perlu merenungi kata-kata beliau ini dan membandingkannya dengan ajaran Syiah yang dikatakan suci itu. Sucikah satu aliran yang mengatakan sekalian ahli sunnah ini adalah anak zina kecuali Syiah? Rujuk Al-Kafi jilid 8 halaman 205. Syiah ada kitab dia, kitab macam Sahih Bukhari dia tu. Dia kata semua ahli sunnah kita ni tak. Semua anak zina ni. Syiah yang bukan anak zina ni. Dia buat mutaah. Bayar pelacur tu nah. Tidak anak zina. Kita pula hak nikah molek ni kata anak zina. Dia nikah mutaah, hak macam pelacur nikah mutaah tu macam bayar pelacur dah. Bukan anak zina pula pelik Syiah dia. Sucikah fahaman yang mengatakan ahli sunnah halal darahnya? Syiah ada kita Al-Anwar An-Nu'minamiyah dalam Ni'matul Jazari. Ni'matullah Al-Jazairi jilid 2 halaman 307. Dia kata ahli sunnah halal darahnya. Sucikah fiqhnya? Fiqh Syiah ni tak? Ia mengatakan seseorang boleh melakukan mut'ah. Nikah kontrak ataupun nikah bayar bayar upah pelacur dengan seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa pengisytiharan. Tidak perlu disoal sama ada perempuan yang akan dimut'ah itu isteri orangkah ataupun bukan isteri orang, tak cara. Ikut dia. Asal kita bayar kan. Gomo dah. Pok Syiah kata. Rujuk Al-Nihayah At-Tusi halaman 459 dan Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 253 hingga 254.
Ia satu konsep perkahwinan yang tidak dapat terima sebagai ajaran Islam oleh Shaltut sendiri dalam fatwanya. Halaman 275. Fatwa Syekh Ahmad Shaltut ni, dia tak terima. Kata bukan Islam. Walaupun dia mencuba mendekatkan dia. Syekh Azhar peringkat dulu. Peringkat awal-awal dulu. Cuba mendekat takrib bainal mazhab. Tapi berasa pelik doa ni. Ni bukan nikah ni. Zina ni memang baik pelacur dah. Sampai tahap tu lah. Lebih kurang dah. Syekh Shaltut yang selalu ditonjolkan oleh Syiah sebagai tokoh yang menerima Syiah Imamiyah sebagai salah satu mazhab dalam Islam. Aneh sekali kerana sesudah menerima Syiah sebagai salah satu fiqh Islam, tiba-tiba dia tidak boleh menerima pula perkara diterima oleh fiqh Ja'fari itu sebagai ajaran Islam. Dia bukan Islam ni, zina tu dah. Pelacur ni dah. Suci keajaran yang kononnya mendakwa cinta kepada ahli bait. Suci keajaran yang kononnya mendakwa cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi ni, tetapi menikah mereka dengan menghubungkan ajaran-ajaran yang tidak selayaknya dengan mereka. Bubuh atas nama imam-imam 12 lah kononnya menggalakkan nikah mut'ah. Melacur ni. Dah. Muhammad Al-Baqir diriwayatkan oleh Syiah sudah keluar ke hadapan umum dalam keadaan bertelanjang dan menganggap sudah menutup aurat sesudah melumurkan kapur ke seluruh tubuhnya termasuk kemaluannya. Dia ambil riwayat yang menghina imam kelima dia ni, Muhammad Al-Baqir. Dia comor kapur-kapur kat kemaluan dia gapo pun comor gitu punggung kemaluan dia. Comor nak kapur dia kira tutup aurat dah. Rujuk Al-Kafi jilid 6 halaman 502 hingga 503. Sucikah fiqh Ja'fari ni? Yang mengatakan seorang Syiah lah fiqh Ja'fari ni, Imam 12 ni. Mengatakan seseorang yang bersetubuh dengan ibu dan anak perempuannya tanpa perkahwinan dinamakan zina. Sebaliknya jika dilakukan persetubuhan selepas berkahwin, tidak dinamakan zina tapi dinamakan sifaah, dan anak hasil sifaah itu tidak boleh dipanggil anak haram oleh sesiapa pun. Manakala orang yang menuduh sebagai zina, perbuatan yang seperti itu akan dikenakan hukuman hudud kerana melakukan qazaf. Dia setubuh dengan mak dia dan setubuh dengan anak perempuan dia. Kalau dia nikah, walaupun nikah kau ni muta'ah ni boleh. Dah tuduh dah nikah dan nikah muta'ah boleh dengan mak sendiri ke dengan anak perempuan sendiri pun kan. Rujuk Al-Kafi jilid 5 halaman 570 hingga 571. Suci keajaran yang mengatakan ahli sunnah lebih najis daripada anjing dan babi. Ahli sunnah ni tawasib ni lebih najis daripada anjing dan babi mengikut Syiah ni. Al-Kafi dalam jilid 3 halaman 14, Man la yahdurul faqih jilid 8 halaman 1, Istibsar jilid 1 halaman 18, Jami'ul Akhbar halaman 185, Haqqul Yakin jilid 2 halaman 382. Adakah ajaran seumpama ini sudah diakui oleh Islam? Ni tak apa ni, kita sangka baik lagi dah. Setahun ni, sangka baik. Islam manakah yang mengakui ajaran-ajaran seperti ini? Tolong buktikan. Boleh jadi sesetengah kalangan yang sudah terpaut hati dengan Syiah, sangka baik dengan Syiah, terpaut hati dia, akan terkejut dengan kenyataan-kenyataan ini. Ni kuat dia sokong hoti 2-3 hari ni dah. Hoti Syiah, hoti lah, Hizbullah lah, apa dah. Bashar Assad lah, habis nak jahat-jahat dulu jadi baik semula dah. Kerana kononnya serai Israel ni. Namun usah terkejut kerana semua yang tersebut ini adalah ada dalam kitab-kitab mereka yang muktabar. Bukan kitab kecil, kitab yang paling muktabar. Setaraf dengan Sahih Bukhari dalam Ahli Sunnah ni. Dan saya berikan rujukan-rujukannya. Mereka boleh melihat sendiri kitab-kitab itu lah. Dulu payah. Lah ni ada belakang dah. Mantan tokoh politik tersebut juga mengingatkan pengikut-pengikut mazhab Sunni supaya tidak tersalah anggap terhadap mazhab Syiah. Mantan tokoh politik dah. Apa ni? Lebih-lebih lagi kepada Khomeini. Jangan salah anggap. Jangan sangka buruk kepada Khomeini. Kerana mazhab itu dah tidak pernah menghina dan menganggap Sunni terkeluar daripada Islam. Dia kata, Syiah tak anggap kita ni keluar Islam dah. Sebagai bukti, beliau mengemukakan arahan Khomeini kepada pengikut Syiah yang ingin mengerjakan haji di Mekah supaya berimamkan imam Masjidil Haram yang bukan Syiah apabila tiba di sana. Berdasarkan arahan ini, umat Islam tidak perlu kecoh tentang perbezaan Sunni Syiah kerana kedua-duanya sudah diterima sebagai mazhab yang sah dalam Islam. Tali harakah bilangan yang sama halaman 17. Tali harakah sebut dah. Jadi Khomeini kata boleh semaya lah belakang ulama Wahabi ni, ahli sunnah ni dah. Maksudnya dia ni terima ahli sunnah ni, tidak akan angkat kafir. Syiah ni kafir pun dia boleh berpura-pura. Semata-mata nak susuk dia dan dia wajib berpura-pura taqiyah
Dia boleh semaya dalam semaya tidak sah asalnya. Sampai tahap tu dia. Nah. Sebelum ini kita mengemukakan pandangan Syiah kepada Ahli Sunnah dan sejauh manakah benarnya kata-kata bahawa Syiah tidak pernah menghina dan menganggap Ahli Sunnah terkeluar daripada Islam dapat diputuskan oleh kita bersama. Betul ke tidak dah? Syiah tak pernah hina kita, Ahli Sunnah. Tak pernah anggap kafir kita ni keluar Islam. Betul ke tidak dah? Kita Syiah, boleh kita fikirlah sendiri dah. Berhubung dengan ajaran Khomeini, dengan arahan Khomeini kepada pengikut Syiah, supaya bersembahyang dengan berimamkan orang Ahli Sunnah itu adalah suatu arahan akidah taqiyah. Arahan taqiyah, akidah taqiyah yang begitu penting dalam Syiah kerana menurut ajaran Syiah tidak ada bezanya sembahyang Ahli Sunnah dengan perzinaan yang dilakukannya. Ahli Sunnah ni dengan zina sama je. Mana rujukan dalam kitab Al-Kafi jilid 8 halaman 192, Tafsir Al-Burhan. Tafsir besar dalam mazhab Syiah, Tafsir Al-Burhan jilid 4 halaman 453 ni. Dari kitab besar dia tu, kitab muktamad dia, kitab muktabar dia kata Ahli Sunnah semayang ni seperti berzina. Dan tidak sah bersemayang di belakang mereka. Asalnya tak sah semayang belakang Ahli Sunnah wal Jamaah. Rujuk At-Tusi An-Nihayah halaman 112. Menurut mereka, yakni Syiah, segala cerita atau riwayat yang menyebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu bersemayang di belakang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan juga para imam di belakang pemimpin-pemimpin Ahli Sunnah adalah ditanggungkan kepada bersemayang dalam keadaan taqiyah. Dia keadaan belakang, walau pura-pura ni. Rujuk At-Tusi dalam Talkhis Syafi halaman 34. Dia kata tak sah sunat semayang, tapi kalau taqiyah sah semayang dah. Bahkan menurut Syiah bersemayang bersama Ahli Sunnah kerana mengamalkan taqiyah akan mendapatkan pahala 25 kali ganda. Molek pula semayang belakang imam Ahli Sunnah kalau berlakon wak lolok dah. Taqiyah. Boleh pahala 25 kali ganda. Bahkan dalam setengah riwayat yang lain sama seperti bersemayang di belakang Rasulullah SAW. Berlakon wak lolok, asal pendapat dia tak sah. Kalau semayang di belakang Ahli Sunnah. Tapi kerana berlakon wak lolok, taqiyah, macam semayang di belakang Rasulullah. Dan para imam yang maksum ni kata dah. Man la yahdurul faqih, kitab muktabar dia ni. Man la yahdurul faqih jilid 1 halaman 250. Jami'ul Akhbar halaman 108. Amalan taqiyah ini begitu penting dan istimewa sekali di sisi Syiah. Sehingga Ja'far Shadiq diriwayatkan berkata, beramal dengan taqiyah itu lebih afdal daripada sedekah, zakat, haji dan berjihad. Berlakon wak lolok tipu Ahli Sunnah ni boleh pahala seperti sedekah, zakat, haji dan berjihad. Rujuk Ibnu Babuih Al-Qumi dalam Jami'ul Akhbar halaman 108. Kita perlu ingat Khomeini adalah seorang pengikut Syiah yang setia. Segala amalan, tindak tanduk dan akidahnya sudah tentulah berpandukan ajaran Syiah dan kitab-kitabnya yang muktabar. Bukan kitab-kitab kecil, kitab muktabar dah. Bagaimana kita akan memisahkan Khomeini daripada ajaran Syiah yang lalu dan kitab-kitab Syiah terdahulu? Kita nak pisahkan kitab muktabar Syiah. Kita tak pakai kitab muktabar Syiah, pakai kitab kedua. Macam mana kita tak tahu dah? Sedangkan beliau sendiri menganjurkan supaya kitab-kitab ulama Syiah yang kita sebutkan tadi dijadikan rujukan dan pegangan dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Dari kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah karangan Khomeini kata dia suruh masyarakat dia suruh orang-orang ni, orang Syiah ni rujuk kepada kitab-kitab tak adalah Jami'ul Akhbar ko dah. Man la yahdurul faqih ko Al-Kafi ko tu kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Syiah. Dia suruh dia. Okey, sebagai mengakhiri tulisan ini. Nak akhir ni. Saya sebagai mengakhiri tulisan ini saya mahu mengemukakan makna asli dah, mahu mengemukakan beberapa perkara untuk direnungi bersama-sama supaya kita tidak terjebak dalam dakwah musuh. Yang sudah datang kepada kita sebagai satu golongan Islam, mengaku Islam dah dan mendakwa punya akidah yang sama dengan kita, tak ada beza mana dah kita ni dah. Kita boleh baik dah. Syiah lah dah. Tak kira lah Houthi ke apa dah. Pertama, setiap ajaran dan aliran mempunyai tokoh-tokohnya yang terima dan diakui. Ia juga mempunyai kitab-kitabnya yang muktabar. Syiah ada kitab muktabarnya. Baralwi ada kitab muktabar dia. Baralwi ni, dia tidak ada kitab pun Syiah. Dia ada kitab Sahih Bukhari juga. Cuma isyarah cara kubur dia dah. Tafsir dia cara kubur dia dah. Adalah lebih baik bagi orang yang mengerti, yang mempunyai ilmu pengetahuan merujuk dan berusaha mencari kitab-kitab yang muktabar di sisi Syiah itu. Lihat sendiri adakah fahaman Syiah itu bersesuaian dengan ajaran Islam suci dia. Jangan duduk dengar kata saja. Cek sendiri. Boleh baca kitab Arab lah. Rujuk sendiri dia. Setara mana ajaran Syiah dia. Yang kedua, tidak memadai bagi kita untuk berlepas diri dengan mengatakan kitab-kitab itu bukan kitab-kitab Syiah.
Dan kitab-kitab Khomeini yang memuatkan kekufuran itu bukannya kitab-kitab beliau. Ada setengahnya mah, tak, Khomeini tak kata gini ni. Bukan dia Tok Guru takkan Tok Leban nak menipu dah. Nah, takkan Tok Guru nak menipu dah. Hak tipu ni, hak tak pakai piah ni dah. Mudah kita tulis liberal dah. Hak dia pakai piah, pakai serban ni, kita anggap dia penjual Islam. Gitu masalahnya. Dah. Jadi kitab dia pun tak percaya. Bukan Khomeini tulis ni dah. Dah. Menjadi kewajipan. Jila ni soal lagi masalah. Ya ada kitab-kitab yang zaman moden Syiah ni kita nampak lembut. Takiyah lah. Dia tipu ahli sunnah. Nampak suruh Syiah baik dengan ahli sunnah lah. Jangan kata berat. Padahal kitab tu lakonan. Kitab tu ia nak sebarkan ahli sunnah. Pok-pok dia sendiri tak baca. Pok tu dia baca kitab besar lagi ni. Menjadi kewajipan pada kita jika kita mengatakan kitab-kitab ini tidak benar. Untuk mencari yang benar kerana jelas Khomeini sudah menulis beberapa buah kitab. Dan begitu juga Syiah mempunyai kitab-kitab yang muktabar. Kitab-kitab itu mestilah dicari, dibaca, kemudian barulah buat keputusan. Jangan kecek tanpa berujuk. Betul-betul kita ustaz tak? Pilot kau gapo tak boleh pakai dah. Kita ustaz ko ada takhasuh ni, ada kemahiran kononnya. Rujuk kitab pondok lepas tu nak mengaku ustaz dah. Ustaz kata betul lah kau. Ni masalahnya. Nah, merujuk malah. Kita ulama dah, kita payah rujuk lah. Ada lepas lah belakang. Hafalan kuat. Masalahnya. Merujuk malah. Yang ketiga, jika ulama-ulama kita tidak mahu menerima periwayatan Syiah dan menganggap mereka sebagai golongan yang rosak akidah. Kerana mengkafirkan sahabat, mempercayai raja'ah, kebangkitan semula untuk balas denda kepada Abu Bakar Umar. Dan lain-lain. Maka atas alasan apakah kita mengatakan mereka tidak sesat? Alasan apa kita kata Syiah tak sesat lagi ni? Ulama dulu kata sesat lah, kafir. Adakah mereka sudah tidak memiliki fahaman ini lagi? Adakah Syiah lain tak ada? Kalau jawapan ya, tolong buktikan. Bukti mana bukti Syiah lain tak serupa Syiah dulu? Buku Syiah baru tu, kalau Khomeini tu berat benar. Syiah ada hak wak-lolok, ada 2-3 orang musawi ke apa tu. Dia tulis kitab dia seolah tidak ekstrim mana Syiah dia. Boleh baik dah. Hak tu belatah qiyah berlaku ni. Okey, yang keempat ada, jika kita boleh menerima golongan Syiah tanpa sesuatu alasan yang kukuh dan jitu, semata-mata kerana inginkan kesatu paduan ummah dan menggabungkan tenaga umat untuk menentang musuh Islam, lawat Amerika belaka, lawat Israel belaka, kenapakah kita tidak boleh memberikan sedikit ruang dalam hati kita untuk meragui golongan Syiah ini? Tak bolehkah kita boleh berhati-hati? Tipu kita kan? Kakak betakiyah, buat lolok. Suruh balik kita bersama mereka ni. Buat lolok. Baik, buat lolok surah Israel ke Abah surah kita pula. Tak bolehkah kita berhati-hati gitu nah? Mereka sudah terbukti tersesat berdasarkan rujukan-rujukannya yang muktabar. Demi mencapai tujuan yang sama juga, iaitu supaya umat Islam bersatu di atas akidah yang benar. Bahkan supaya mereka tidak tertipu dengan perancangan musuh yang mahu memecah belahkan saf umat Islam. Walaupun mereka datang dalam rupa orang Islam. Justru tidakkah mungkin golongan kufar itu menyamar sebagai golongan Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam? Jadi Syiah ni golongan yang sebenarnya zindik ni. Yang telah merosakkan Islam dari dalam. Yang mengaku masuk Islam tapi dia rosak. Dia macam Yahudi merosakkan ajaran Kristian begitu lah. Yahudi juga masuk ni. Abdullah bin Sahabat tu Yahudi masuk dalam Islam. Puja Ali. Dan sekali tubuhlah Sabaiyah. Jadilah golongan Syiah. Begitu juga dah. Kita kena ingat dah. Berhati-hati golongan zindik, golongan taqiyah ni. Untuk mengatakan tak mungkin adalah sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita bahawa di sana selain daripada terdapat Muslim dan kafir, terdapat juga satu golongan lagi yang dinamakan munafik. Al-Quran ada sebut panggil cerita pasal munafik. Supaya kita berhati-hatilah. Bukan suruh kita tuduh orang ni munafik. Orang ni mudah-mudah. Kalau tak ada bukti yang kuat, jangan tuduh bahaya. Tapi kita kena mesti berhati-hati, terutama Syiah ni. Ni seolah ni lah ni bawa surai dia. Dia kerapah kapal dah. Syiah Houthi ni. Oh, bagus Syiah Houthi. Houthi ni pergi sekat kapal dah. Kapal Israel dah. Bergembira kita. Kau dah, oh, baguslah Syiah Houthi ni. Jen tu, kau berlaku ni. Kena berhati-hati dah. Kenapa orang lain tak boleh tangkap? Jen tu, kau ni. Kena syuriga pok-pok Syiah ni. Yang kelima, jangan membabi buta menuduh orang yang menentang Syiah dan tidak menerima mereka sebagai satu golongan Islam. Sebagai golongan yang sempit fikiran dan tidak haraki. Ni perangai haraki ni. Munafik haraki dulu dah. Sibuk istilah tu dah. Dia je pejuang Islam. Dia lah harakah Islam, gerakan Islam.
Orang lain bukan gerakan Islam, orang lain ni liberalisme lah, pluralisme lah. Dah. Dia orang kritik Syiah pun jadi tidak haraki dah. Dia kata kita berat-berat. Di mana kewarasan kita jika di suatu ketika dahulu kita menyanjung Ustaz Said Hawa setinggi-tingginya. Kemudian beliau mengatakan Khomeini sesat. Said Hawa ni dulu Ikhwan Muslimin, kuat dah. Dia buat buku tarbiyah macam lah, buku hebat-hebat dah. Tentang harakah ni, tentang gerakan Islam, cara nak usrah gana, cara nak gerakan gana. Dia buat buku kitab ni. Said Hawa dah. Buku apa pasal yang ambil sari pati daripada Ihya Ulumuddin tu, dia buat kitab apa ruh ke apa, tak ingat nama kitab ni, baca dulu lah. Jadi supaya kita ni tarbiyah ruh kita ni kuat dah, hebatlah dah. Dia ni asalnya pergi buat kajian di Iran tahun 80-an ke apa. Dah 80-an ke apa, dia buat kitab bahaya Syiah ke apa dah. Lepas tu bunyi ni isytihar keluar daripada Ikhwan Muslimin ni. Saya duk nampaknya dia ni tak berapa setuju dah. Pimpinan Ikhwan ni apa nak baik lagi dah. Dah. Dia pula kata bahaya Syiah ni. Dia bukan gerakan Islam, bukan perjuangan, bukanlah revolusi Islam, tapi revolusi Syiah, bahaya dah. Dia buat kajian dah. Dia tulis kitab sekali keluar daripada Ahli Sunnah. Keluar daripada Ikhwan Muslimin dah. Jadi keluar daripada parti ke gerakan yang bukan jadi sesat dah. Said Hawa ni salah satunya keluar daripada Ikhwan Muslimin dah. Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya As-Salafiyah. Dia kata ke Wahabi, dia kata ni lah nak jawab Syekh Albani ke apa. Mengatakan Syiah menganut fahaman sesat. Termasuk juga Khomeini dalam bukunya Al-Hukumah Islamiyah dan lain. Bila-bila dia kata dia balas dengan Wahabi ke Salafiyah ni, tapi dia tetap kata Syiah ni sesat dah. Adakah kita akan mengatakan mereka ini Ustaz Said Hawa dan Dr. Said Ramadan Al-Buti ni, adakah kita akan kata mereka ni orang yang berfikiran sempit fikiran dan tidak haraki lagi semata-mata kerana mereka mengkafirkan Syiah? Dah. Atau ini bukan orang haraki, ini bukan gerakan Islam ni. Orang gerakan Islam dia bijak. Dia akan bekerjasama dengan Syiah. Khabar tegak nah. Padahal daripada mereka kita mempelajari harakah. Kita dah belajar dengan Said Hawa dia. Said Hawa kitab dia dah. Ramadan Al-Buti suhu kat fiqh. Fiqh harakah dah. Fiqh harakah ataupun fiqh harakah dah. Kitab dia ada 3 jilid kecil-kecil atau buat 1 jilid besar. Orang-orang usrah ni guna buku dia lah. Hebat benar buku dia dah. Tahulah, boleh lah. Dia kata tak hebat juga. Tapi ada hak berat juga dah. Ada yang rujuk pada sirah yang menunjukkan sahabat berat dah. Utsman berat dah. Jadi berhati-hati juga dah. Dan saya pernah baca buku Abu Ruwah dah. Dia merujuk kepada Abul Alim Maududi dah. Kata ke sahabat juga. Berhati-hati dah. Kerajaan Islam soalan ni, sahabat ni tidak kerajaan Islam. Kerana percaya ke sirah lah. Sirah ni pokok Syiah ramai duk cerita ni. Padahal daripada mereka kita mempelajari harakah. Dah gerakan Islam dah. Kalau begitu sikap kita, maka tepatlah pepatah Arab. Cintamu akan sesuatu boleh membuatmu buta dan tuli dah. Dah. Tengok hebat. Dah. Jadi buta, orang tegur tak khabar dah. Khomeini ni baik lagi dah. Syiah ni okey lah. Ada Houthi ni bagus lah. Ingat Syiah Houthi bagus lah dah. Hizbullah ni bagus dah. Ada sejarah dia. Kita tahu ke tak ada sejarah dia. Hizbullah ke apa ni nak. Bunuh ahli sunnah juga dah. Okey. Yang keenam, sesuatu ajaran atau fahaman itu tidak boleh dikaitkan dengan Islam semata-mata kerana dakwaan-dakwaan pengikutnya. Ia hanya boleh dihubungkan kepada Islam apabila didapati bersesuaian dan sepadan dengan akidah yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah yang muktabar. Apa pun rujukan yang muktabar. Pengikut-pengikut ni tak boleh pakai. Dia ikut dia sebut dah. Kadang dia tipu dah. Kalau tidak, semestinya golongan Qadiani, Bahai, Ismailiyah, Qaramitah dan lain-lain ajaran sesat kita terima sebagai Islam. Kerana mereka semua mendakwa Islam dah. Kita dengar kan kalau secara selapis ni tak cerita hak pelik hak mendalil kesatuan dia akan cerita ni serupa Islam dah ke Qadiani ke. Saya baca buku dia hebat juga dah Qadiani ni. Bahai ke Ismailiyah Qaramitah ni sekali baca kan kita tak rasa tidak kafir dia. Tapi pergi dalil lagi baru jumpa gini ya. Bahkan mereka percaya Islam mereka yang paling betul dah. Tetapi kenapa kita tidak menerima semua ajaran tersebut itu sebagai Islam? Kita tak kata Islam dah Qadiani ni. Bukan Islam dah, Ismailiyah. Syiah Ismailiyah dah. Ismailiyah ni bahasa Asad ke apa dah.
Qaramitah ni kerajaan itulah kerajaan Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, Qaramitah di Mesir dulu ni. Yang menubuh ke Azhar dulu lah. Lepas tu jadi ahli sunnah lepas tu. Yang ketujuh, ulama-ulama mesti berfikir dan peka berhubung dengan soal akidah ini. Jika pun banyak jasa untuk umat Islam, sudah kita taburkan. Tetapi andai kata kerana kita umat Islam yang sedang berpegang dengan akidah yang betul, menganut satu fahaman yang salah dan menyeleweng akidahnya seperti Syiah, kerana kecuaian kita ustaz guru, kita ustaz, kita cuai. Dan sikap acuh tidak acuh kita, maka sudah tentu jasa-jasa itu tidak dapat menampung kesalahan besar yang kita lakukan terhadap umat Islam. Kadang Allah uji lah. Kadang ada Tok Guru kita ni hebat. Jasa yang besar. Tapi ada satu perkara kita rasa, apa gini ni? Terbabah sikit ni. Bukan dia sokong Syiah. Bukan dia ajar Syiah. Tapi gitu ada benda-benda yang kadang dia acuh tak acuh. Capa dah. Setengah Tok Guru kita ni capa ni tak apa dah. Padahal zaman dulu Tok Guru pondok pun tak ada. Pondok pak kita tak ada simbol capa ni. Tapi acuh tak acuh jadi macam berhala pula. Sangka baik ke. Ataupun dan sekali jadi berat, semakin berat. Begitu je gini. Janganlah kita ada jasa besar, kita mengharapkan kita Tok Guru. Banyak jasa kita mengajar ke apa masyarakat kita, berjuang Islam. Banyak perkara kita tabur jasa Islam pada masyarakat. Janganlah kita hapuskan ataupun kurangkan nilai amalan kita ni dengan acuh tak bersungguh sekat ajaran sesat ni. Bagaimanakah kita akan melepaskan diri daripada azab Allah SWT akibat kesalahan kita yang besar kepada agama dan umat Islam? Kerana bersangka baik, berlembah lembut dengan ajaran sesat ni. Bahaya ni. Semua ini saya kemukakan supaya terbukti firman Allah SWT. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allah la sami'un alim. Supaya orang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata. Kita berhujah. Degil juga nak sesat ikut mula, tapi biar hujah. Biar betul dia ni sesat-sesat sungguh. Dan supaya orang yang hidup, orang yang faham, orang yang terima kebenaran, hidup dengan keterangan nyata pula. Biar hujah kita kuat, siapa dia terima kebenaran itu dengan hujah yang kuat. Jadi kita kena berhujah, berdebat berhujah. Jangan kita biar dah. Nak gana dah. Nak buat gana dah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah dengar belaka, Allah Maha tahu. Allah putuskan di hari akhirat esok dah. Surah Al-Anfal ayat 42. Yang penting usaha dia. Sekat ajaran sesat ni. Wallahu a'lam. Setakat itu sudahlah kita tentang fitnah Syiah dan kekeliruan ulama mengenainya. Ulama ni keliru. Ulama ni selebel kata cuai dah. Sehingga tersebarnya ataupun tertipu dalam masyarakat Islam dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.